Jam dia terlalu banyak, roti tak ada nak sapu, dia jam saja. Jadi begitulah keadaannya daripada highway utara selatan, daripada Bukit Beruntung di hentian RNR Sungai Buloh dah mula jam. Ya, sampailah ke tol, sampai ke sebelah sini lagi ada aksiden pula di sini di Duka. Di Duke ni pun ada aksiden lagi. Nak jangka, kita sekarang dah tak boleh jangka, dah pelik-pelik berlaku, ya. Kadang-kadang sekejap je, tapi begitulah keadaan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Bila keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, serah pada Allah Ta'ala. Baik, kita sambung pengajian kita. Habis dah wasiat hari tu banyak, kita tambah lagi wasiat Nabi SAW dalam bab Nabi menceritakan akhlak buruk manusia yang perlu dihindari. Ya, akhlak buruk. Hari tu dia ngajak kita kebaikan. Yang ni Nabi wasiat lagi kepada kita tentang akhlak buruk yang perlu kita tolak, yang perlu kita hindar. Kalau tak mampu, memang tak mampu. Bagi kita kena berdoa pada Allah. Ya, kita doa pada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku buat mengingatimu, bantu aku dalam aku bersyukur padamu, bantu aku dalam aku memperbaiki amal terhadapmu. Jadi kena minta. Memang kita lemah, memang sangat-sangat lemah. Okey, baik. Yang pertama, Nabi SAW pesan pada kita bahawa elakkan dosa kerana dosa penghalang kepada rezeki. Ya, perangai buruk ni buat apa? Buat dosa lah. Buat dosa tak rasa apa-apa. Yang tu bahaya. Saya selalu ulang kalimah mudah, orang hebat bukan orang yang tak pernah buat dosa, tapi orang hebat, orang yang pernah buat dosa tapi sedar apa itu dosa, bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala, berhenti tak buat lagi dia. Yang tu. Semua orang macam tu. Orang perempuan, kalau awak ingat zaman dulu, kita pergi sekolah, kalau yang pakai tudung ustazah aja. Kalau yang pakai kepiah hitam, memang ustaz aja. Cikgu tak ada harapan. Memang gitu. Tapi itulah ke manusia, belajar dan belajar. Ya, insya-Allah. Baik. Saya sekolah rendah, kemudian saya pergi sekolah menengah, berubah ke sekolah agama. Daripada sekolah kebangsaan, memang mengaji tu memang cikgu geografi ke, cikgu sejarah ke, memang tak pakai tudung lah, kan. Tapi bila pergi ke sekolah agama, sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur Pulau Pinang, duduk dekat asrama, masa tu dia ada perubahan besar. Nampak guru-guru perempuan daripada yang mengajar matematik sampailah yang biasa-biasa, semua dalam tu bertudung. Kita tak pasti sama ada guru tu nak bertudung ataupun sebab dia mengajar di sekolah agama. Tapi ada kelebihan lah, alhamdulillah. Belajar, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita tak nak kita buat dosa, kita tak rasa dosa. Yang ni sangat-sangat bahaya. Okey, baik. Hadis pertama yang kita nak kongsi tentang dosa hari ini, hadis an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Daripada Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang insan itu terhalang daripada mendapat rezeki lantaran dosa yang dilakukannya. Terhalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey. Kata Thauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang itu terhalang daripada menerima rezeki lantaran dari dosa yang dia lakukan. So, pesanan Nabi pada hari ini yang pertama adalah dosa penghalang rezeki. Yang pertama, hadis ini sahih, datang daripada Thauban, riwayat Ibnu Majah. Yang tu kena tulis, kena tahu.
Kita tak nak dengar merapu, pelik-pelik kan ya. Ni bulan Rejab ni. Hadis bulan Rejab palsu belaka. Mengaji ni merata-rata. STP ada, Al-Mardiyah ada, Puncak Setiawangsa muka dia ada. Kan? Ar-Ridwan ada, Masjid As-Sabirin ada. Tapi hadis palsu keliling ada kat dia. Duk mengaji dah tu. Dia tak nak mengaji bagi betul. Ya, dia terima kebenaran tetapi dia tak mau pakai kebenaran tersebut. Saya selalu ulang, puan-puan sekalian, hadis berhubung dengan puasa sunat Rejab adalah palsu. Palsu. Tidak ada sunat sahaja aku puasa sunat Rejab, tak ada. Yang ada sahaja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Buatlah. Nabi kalau dia tak buat Isnin dengan Khamis, dia akan buat 13, 14 dan 15. Kalau buat 13, 14, 15, kalau dia tak buat 13, 14, maka dia akan buat Isnin dan Khamis. Kita dua-dua tak buat. Tiba-tiba main Rejab, pulun bagian nak rak. Ini ada satu hadis, semuanya hadis palsu. Hati-hati tak nak belajar, tak nak beramal kerana hadis palsu. Jadi Thauban ni siapa Thauban? So hadis daripada Thauban, riwayat siapa dia tadi? Ibnu Majah. Okey, baik. Thauban ni siapa? Thauban adalah seorang lelaki Ansar, seorang budak lah nama dia tu, Maula, yang dibeli oleh Nabi SAW ketika dia menjadi budak yang digelar sebagai seorang hamba. Dulu kan ada sistem perhambaan. So Nabi SAW beli dan merdekakan Thauban. Maka Thauban ini dia menjadi maula kepada Nabi SAW. Budak yang kerja dengan Nabi, budak yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Thauban radhiyallahu anhu, paling besar punya nikmat yang kita dengar cerita dia adalah perasaan cinta dan kasihnya kepada Nabi SAW tidak dibatasi oleh apa-apa saja. Satu hari dia terlewat jumpa Nabi SAW dalam hadis riwayat Sa'id bin Jubair. Nabi tengok muka dia jadi tak berapa seronok. Nabi tanya, "Ya Thauban, pasal apa muka hang tak apa elok hari ni?" Tapi dia pun tak cakap Kedah lah. Saya baru balik Kedah tu, lekat balik ni. Dia nak hilang tu susah. Baik. "Ya Thauban, kenapa muka macam ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku rindu, lama tak jumpa." Baru sehari dua tak jumpa, rindu dah. Kita ni tak pernah jumpa, rindu langsung tak ada. Dan dia kata, "Aku risau kalau aku tak dapat tengok Nabi SAW di dunia ni, takut tak dapat tengok lagi. Dan aku juga risau tu berkerutnya dahi aku ni, aku risau. Takut-takut aku tak jumpa Nabi di akhirat nanti." Tu dia punya nilai kasih sayang. Sebab tu kalau kita mengaji tauhid, orang yang paling awal, sesuatu yang paling awal yang kita sayang, Allah dan Rasul. Dua perkara ni tidak dapat ditolak. Maka selepas kerisauan Thauban, risau sangat-sangat ni, takut tak jumpa Nabi dekat akhirat, Allah turunkan wahyu sebab risaunya Thauban kepada Nabi kita Muhammad SAW, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 69. Orang yang rindu, orang yang kasih kepada Allah dan Rasul, Allah himpunkan mereka sekali dekat akhirat nanti. Ya. Ingat kalau siapa ikut kuliah saya dekat Al-Mardiyah hari tu, maka saya sebut satu ayat Quran daripada surah Ar-Ra'd atau surah Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23. Laki bini, mak bapa, anak beranak, zuriat, semua Allah himpun dalam syurga. Syaratnya amalun salihan, amal salih. Ya, tak payah risau. Surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 23, Allah bagi tahu mak bapak semua akan berkumpul dengan kita, isteri, suami, anak-anak, zuriat keturunan kita. Macam mana kita berimpun di atas muka bumi Tuhan, begitulah Allah bagi kita dekat akhirat. Syarat amal salih. Jadi begitulah sifat Thauban. Dia ni budak yang tak ada harta, budak yang ilmu tak banyak pada asasnya, tak macam kita. Kita mengaji satu hari 3-4 kelas.
Kan ya? Maka kadang-kadang kita tak ada perasaan risau. Boleh ke tidak jumpa dengan Nabi kan, apa sebagainya kan. Okey, baik. Sauban dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang insan itu terhalang daripada mendapat ar-rizqa, yakni rezeki, bidzanbi yusibuhu, lantaran dosa yang dia lakukan. Sauban bagi tahu Nabi SAW kata, insan kita, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terhalang daripada mendapat rezeki. Maksud kalimah terhalang ditafsirkan oleh ulama macam-macam. Terhalang daripada mendapat rezeki. Yang pertama, dia gagal mendapat rezeki zahir. Duit kurang, ahli keluarga tak ramai, jiran taulan pun tak apa nak sembang dengan dia. Zahir tak ada. Orang dah pakai BMW, dia masih duk pakai kereta zaman Jepun Attack Malaya. Tu kan. Rezeki zahir. Tak ada. Itu yang jelas lah. Kita duk nampak harta, duit lah. Duit kurang, rumah tangga apa lebih kan. Harta simpanan yang tu. Yang kedua, terhalang mendapat rezeki ini adalah dia tetap mendapat rezeki semua zahir, tapi terhalang mendapat rezeki kasih dan cinta daripada Allah Ta'ala. Bukan semua orang bila bangkit tidur saja, hari ni ada dekat STP lah, tak tambah M lah, STPM. Tu kan. Hari ni ada kuliah lah Ustaz Amran daripada Bukit Beruntung bawa untung. Contoh. Maka orang yang terpilih yang dapat rezeki baik ini, dia rasa macam tergedik-gedik nak pergi mengaji. Seronok, bahasa kasar dia kata macam tu. Ada orang bukan dia tak tahu, dia duduk dalam grup lama dah. Keluar tu macam-macam, ada siap gambar, siap banner lah. Banner ni depa hantar, kita tengok pembeluat, siap keluar. Tapi tak juga sampai. Itu rezeki. Rezeki apa? Rezeki kasih dan sayang daripada Allah Ta'ala. Terhalang, dahlah rezeki dunia tak dapat, rezeki akhirat pun tak dapat. Dahlah rezeki harta tak dapat, rezeki cinta Allah pun tak dapat. Yang ni, dua yang disebut oleh tafsir ulama terhalang. Baik. Lantaran apa? Lantaran dosa. Dosa kita memang, bila kita angkat tangan, Nabi pernah tegur seorang lelaki. Ya, apabila dia angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan rezekiku, kurniakan rezekiku. Nabi tegur dia. Nabi tegur, ada orang lelaki, ada seseorang yang minta doa dalam keadaan bajunya kotor, badannya tak bersih. Kita kan nak berdoa, kalau berdoa dalam keadaan yang baik, rambut berserabut, tak bersikat dan sebagainya kan. Lantaran banyak pula dosa dalam badan dia, duduk minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak kena. Sebab dosa itu penghalang kemakbulan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama kita sembang dulu pasal rezeki yang terhalang tu. Ada orang dapat rezeki, alhamdulillah, rezeki itu menjadi jalan-jalan dia menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dapat rezeki, tapi rezeki itu menjauhkan dia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dapat rezeki, apa yang ada di dunia ni esok dia ada dekat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kongsi seluruh rezeki dia. Seorang suami seperti saya dapat rezeki dia seorang isteri, maka dia guna isteri dia itu untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi tanggungjawab, dia bagi amanah, dia bagi kasih sayang, dia bagi apa saja. Kan? Kebaikan demi kebaikan. Seorang isteri, Allah anugerahkan seorang suami sebagai rezeki. Tempat paling cantik, pintu besar utama nak masuk syurga bagi seorang isteri adalah suami dia. Alhamdulillah. Nak mai tadi, bang, saya nak pergi kuliah ya, bagi tahu lah sikit. Ni tengok hilang dah. Dia tengok hilang, laki cari. Dengar kereta ya, zoom pergi macam tu. Aduh, hati-hati, pelan-pelan. Pi jumpa dia, salam, cium tangan, belaga pipi, cucak dulu. Lepas tu baru mai. Iyalah, betul. Kita esok dah tak ada, baru kita rasa.
Kan ya, baru kita rasa. Tanya siapa-siapa yang suami dah tak ada, dia akan rasa. Dia akan rasa. Kan ya? Betul. Jadi kita masa ada ni, guna dia bagi betul-betul dapat kebaikan. Kita ada anak-anak, rapat dengan anak-anak. Anak-anak ni pun jalan kita ke syurga Allah Ta'ala juga. Kalau harap kita nak baca Quran, tak ada harapan, menguap saja. So bila jaga anak, beli makan bagi anak, basuh baju anak, tunaikan permintaan anak, semua dapat pahala belakang. Anak-anak pula, dia pandang mak bapak sebagai rezekinya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita mengaji menggunakan akal kita yang sihat dengan iman hati kita ni, Allahu Rabbi, dia akan jadi cantik dalam kehidupan kita. Rezeki yang dikeliling kita. Jaga sungguh-sungguh rezeki yang dikeliling. Kereta kita, Myvi. Myvi terkenal dengan kesamsengannya. Betul. Terjun longkang, Myvi langgar orang, Myvi horn kat orang belakang, Myvi. Tengok makcik tu balik kuliah bawa Myvi pun dia kata tu dia Samsung. Baru balik kuliah saja. Jadi dia terkenal dengan kesamsengan. Okey, baik, tak apa. Guna Myvi kita tu, guna apa saja kereta kita untuk jadi bukti dekat akhirat. Kereta ada tak? Ada. Bawa kereta mai parking depan masjid supaya dia jadi bukti. Ini kereta parking buh tudung. Tuan tak pakai tudung. Parking kereta. Pergi masjid tak? Pergi masa malam saja. Rugi. Ya, melainkan tempat parking tak ada dekat masjid lah. Seluruh jangan abaikan sesuatu pun. Dan kemudian baru kita cerita tentang dosa. Ya. Bila Allah tak bagi kita rezeki seperti kita kehendaki, atau Allah tahan rezeki kita, atau rezeki kita hadir dengan tidak ada kasih dan rahmat serta barakah daripada Allah, apa dia problem dia? Dosa. Pertama, dosa pada Allah Ta'ala. Pilah tang mana pun kita akan mengaji, dosa pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran surah Taubah surah 9 ayat 36. Dalam Quran cerita dah kepada kita dalam satu tahun perhitungan bulannya 12 syahran, 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan al-haram. Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabun. Ni kita duduk. Bulan yang diangkat kemuliaan oleh Allah Ta'ala, pertama Zulqa'dah. Kita tukar pandai-pandai Zulqa'edah. Orang Melayu memang pelik. Kan? Jumada awal dan Jumada akhir. Pandai-pandai tukar Jamadil awal. Kita memang pelik sikit. Bulan Rajab salah satu daripada bulan yang digelar sebagai mulia. Al-Haram. Di tanah haram tu macam itulah Al-Haram. Mula dengan Zulqa'dah, pergi kepada Zulhijjah, pergi kepada Muharram dan juga bulan Rajab. Ni nilai besar yang Allah bagi kepada kita. So amalan pada bulan ini Allah lipatkan lipatan kali ganda besarnya pahala kerana beramal kita pada bulan Rajab. Bulan mulia yang Allah bagi kepada kita. Pun kita tak mau juga. Dia buat relax saja. Bulan ni disuruh memperbanyakkan sedekah. Buat kenuri. Jamu orang makan. Jamu, tengok kat luar tu ada orang jual apa kuih bakar tu kan. Kalau kita tu kencing manis tak boleh makan, beli bagi kat orang. Betul kan? Beli bagi kat orang. Saya tak boleh makan. Memanglah tahu. Dia bukan kita nak makan. Kita sedekah kepada orang lain. Ini nikmat dia. Tengok apa saja kita nampak kebaikan di sana sini, yang tu kita kena pilih. Segera. Ni bulan Rejab. Bulan Rejab tidak disuruh kita berpuasa macam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nanti, bulan depan, disuruh kita memperbanyakkan puasa. Kalau larat, pi sampai 28 hari. 2 hari sebelum tu jangan. 2 hari sebelum Ramadan saja jangan. Kalau bulan Sya'ban, bulan depan. Bulan ni buat kenuri. Tak, kita orang Melayu pelik. Bulan ni rajin puasa, bulan depan buat kenuri. Biasalah. Bulan Sya'ban orang Melayu buat kenuri sambutan menyambut Ramadan, kan ya. Kemudian buat kenuri tahlil arwah lah apa. Tak, bulan depan pulun puasa.
Bulan puasa. Yang tu kenikmatan yang Allah bagi pada kita. So bila kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut sunnah Nabi, kita lawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa kepada mak bapak, masa kita muda-muda dulu tak ambil peluang nak jaga dia. Tengking, cakap kasar, buat tak peduli, pi makan angin sana sini, ambil gambar tunjuk kat mak. Tu bahaya sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tinggal mak dengan pak kita. Kadang main mengaji boleh tahan. Lepas mengaji sini, pi mengaji sana. Sat lagi pukul 3 ada lagi kuliah muslimat. Dia main sat lagi maghrib pun muka dia ada juga. Kadang tak balik, baju tak tukar. Kadang tak balik. Rajinnya main mengaji ni. Sampai habis dah ke semayang isyak, sat lagi ada kelas mengaji Quran lagi. Talaqi Quran. Oh, tapi 3 tahun, 2 tahun dah tak balik pergi tengok mak dengan ayah dia. Mengaji ni bukan main lah. Mengaji Al-Lughatul Arabiyyah. Tu. Contohlah, belajarlah dengan Ustaz Johari ke apa kan. Mengaji ni bukan main cakap Arab lah kan. Telefon mak seminggu sekali pun tak. Sebulan sekali pun tak. Telefon masa susah saja. Tu, kadang-kadang manusia macam tu. Saya baru balik daripada Kedah, Pulau Pinang, Perlis, ada 3-4 hari, 4 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Khamis ni saya akan pergi ke Kelantan pula, ke Bacuk, Gua Musang, Tanah Merah. Ada 4 hari juga sana. Balik daripada sana, sebelum saya balik, saya kuliah duha di Bukit Dumba, Bukit Jelutong. Di Jelutong, Bukit Jelutong sini. Jelutong. Ya. Pi sana, pi ceramah dekat sana, ada seorang makcik, dia gelar diri dia Mak Tok. Kalau digelak diri Mak Tok, kita tahulah rupa pun tua lah. Ni Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Tanya apa? Tanya api lah. Saya suka orang tanya. Mak Tok nak tanya, Mak Tok ni ada grup baca Yasin. Kan ya? Kita memang kerja tu je, baca Yasin. Macam surah lain tak ada. Ada grup baca Yasin. Kami ni duk baca Yasin rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah ni. Agak-agak bagus ya. Saya kata bagus ada, tak bagus pun ada. Pasal apa? Sebab nombor 1, baca Quran ni bukan disuruh baca ramai-ramai, melainkan tadarus Al-Quran. Kan ya? Hak tu tadarus, kau ni baca satu muka, dia sambung baca satu muka, yang tu tadarus. Baik. Saya kata hak bagus ni adalah kita buat kebaikan lah. Tapi yang tak bagusnya adalah bila kita kita mengharapkan tuan rumah sediakan patut-patut tengok Nescafe tarik ke, kuih bakar ke, kan, bihun goreng. Tak mau bihun goreng, tercekik. Makan lagi. Kita nak hak nu, nak hak ni. Pi baca doa, makan tak sedap, dia kata kok lain pula. Dia kata kok tu, dia kata kok ni. Saya kata tak, perhimpunan macam ni, perhimpunan kalau betul nak ziarah, bukan baca Yasin. Bawa grup kita, pi rumah tu, rumah siapa? Ibu tunggal yang perlukan bantuan. Pi Giant dulu, ajak Zubaidah, dia duit banyak. Pi Giant dulu, beli barang apa serba sikit. Pi tu beri bantuan. Bukan pi duk macam tu tengok lah saja. Dah. Kita pi bagi bantuan. Jangan harap tuan rumah sediakan apa, melainkan kita yang ziarah bawa buah tangan pi. Tu baru betul. Tapi dah kita ni pi. Habis tu saya kata Mak Tok pi tu dapat apa-apa? Ada lah sikit. Depa bagi. Ni lagi satu. Mak Tok tekong dapatlah RM100. Orang lain dapat RM150. Saya kata kalau macam tu tak payah pi. Tu hati-hati lah. Setambah-tambah orang perempuan, mainlah mengaji macam ni. Balik rumah saat lagi, prepare apa yang patut. Laki nak makan, anak nak makan. Hal lain-lain doa, baca Quran sendiri-sendiri. Bila dengar orang sakit, telefon kawan, group, satu kumpulan, pi ziarah. Jangan pi seorang-seorang. Ya, pi 2-3 orang, tambah-tambah eloknya orang perempuan, damping dia 2 perempuan lain di keliling dia. 1 saksi lelaki menyamai 2 saksi perempuan. Begitu keadaan dia. Kita takut ada dosa, ya. Itu dosa pada mak bapak. Tambah lagi dosa dengan pasangan hidup. Start pada menikah lah sampai lah bergaduh. Betul. Nampak muka saja dia jadi perang dunia ketiga. Kan dia perang bomba dia macam-macam.
Tolong buang satu perangai yang ada pada manusia ni, suka cari salah pasangan hidup. Ni perangai dia tak elok. Balik. Apa ni? Buat apa? Tidur. Dia kata gitu. Yang tidur tu laki dia lah. Dia pergi mengaji. Dia bagoi. Kan? Jangan kata macam tu. Jangan. Tak apa, biar pergi kata. Dia nak tidur, biar pergi lah. Alah, tak apalah. Saya ada orang kata, Ustaz, ada tak doa nak bagi laki tu ambil peduli sikit kat saya? Saya kata doa dia awak buat baik cukup dengan dia. Saya buat baik lama dah, Ustaz. Dia duduk tidur kerja dia. Saya kata paling-paling dia tidur pun awak ada laki je. Ada orang lain tak ada laki dah. Ada orang lain ada laki, sepak terajang bumbang. Ada anak murid mai jumpa saya, ni tapak kasut lekat kat sini. Tahu kilang Pro 2 punya kasut dia pakai safety boot. Marah kat bini ni, jatuh tak safety boot atas pipi macam ni. Allahu Rabbi. Kita ni ada laki tak apa, dia tidur. Tak ada apa-apa. Ada marah buat apa, biar pergi. Jangan cari kelemahan pasangan. Kalau kita duk cari kelemahan, kita akan jumpa dia lemah sampai mati. Kita terlupa kebaikan yang dia bagi. Macam itulah siapa saja pun. Maka kita kadang-kadang banyak dosa dengan pasangan hidup kita. Seterusnya, kita salah dengan anak-anak kita. Banyak dosa agak. Anak-anak punya tugas mak bapak kepada anak-anak apa dia? Pertama, kenalkan mereka dengan Allah. Kedua, kenalkan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kenalkan mereka dengan Islam. Bersandarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak apalah, ustaz bolehlah mengajar anak. Tak ah. Kalau awak tak pandai mengajar, awak hantar ke sekolah. Ya cukuplah tu. Itu usaha mengajarlah tu. Cukup. Kan? Dan bagi anak pendidikan untuk kenal Allah, Rasul dan Islam, bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah dosa dalam keluarga, dosa dengan jiran kanan dengan jiran kiri. Malah satu taman berdosa kadang-kadang tu. Satu taman dia tak puas hati, orang lain semua tak betul. Kan ya? Jadi macam-macam. Parking kereta bergaduh, sidai baju ada tak kena gaya. Orang ubah suai rumah, dia kata tak boleh tidur. Macam mana kalau drill tak boleh bunyi? Nak tebuk macam mana? Kan? Kalau dah tak boleh bunyi lah. Macam-macam jadi pada kita. Ya, begitulah keadaan-keadaannya apabila hari ini kita terdedah pada handphone, terdedah dengan apa-apa semua ni, lagi besar dosa terdedah kepada kita. Maka tugas kita untuk memudahkan kesinambungan rezeki yang masuk pada kita adalah istighfar. Minta ampun, minta ampun dan minta ampun. Kesimpulan paling besar dalam hadis ni. Sebab selagi ada dosa, maka manusia itu akan tertahan rezekinya. Sebab tu bila rezeki kita kurang, Ustaz, ada tak doa? Bukan doa, minta ampun. Bukan doa dulu, minta ampun dulu. Kalau ya nak berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah dan ibuku. Minta ampun. InsyaAllah apabila kita bebas dari dosa, maka rezeki itu mudah datang bersama dengan barakah, yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Habis hadis pertama. Ada soalan? Ada terfikir apa-apa? Nak tanya? Tak puas hati? Geram? Nak marah? Dah lah, contoh kan. Jadi kita sepatutnya kita mengaji macam tu. Dosa penghalang kepada rezeki. So bila kita rasa rezeki kita duk kurang, rasa tak puas hati, first kali minta ampun dulu. Minta ampun. Yang kedua, cek. Aku ni cukupkah ataupun tamak? Tak cukupkah ataupun haloba? Sebab Allah bagi kepada kita keperluan, tapi kita mahukan kemahuan dan keinginan. Maka kita akan rasa keperluan yang Allah bagi tu masih kurang lah. Tak cukup.
Kan ya? Pada hakikatnya pada kita lah patut rumah tak payah besar pun, tinggal 2 orang ya, laki bini. Seorang kencing manis, seorang darah tinggi. Kan? Kalau ikut takat keluasan homestay kecil-kecil cukup dah. Kalau nak ikutnya lah, sebab anak-anak semua dah ada rumah tangga sendiri. Saya ada anak, saya duduk di Bukit Beruntung. Bila anak saya menikah, saya tak harap anak saya duduk dengan saya, sebab mereka ada kehidupan sendiri. Saya duduk di Kuala Ketir, Kedah. Ayah saya buat rumah sekadar apa saja, dan bila saya menikah saya tak duduk Kuala Ketir, main duduk di Selangor. Maka itulah kita tak payah susah hati sangat duk fikir pasal apa rumah kita kecil apa kecil ni. Ni yang kita takut. Rezeki yang paling besar sekali adalah kita kehilangan dan tertahan daripada rezeki kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. So ubat paling besar dalam hadis pertama adalah istighfar, minta ampun. Istighfar, minta ampun, Allah akan pemudahkan segalanya. Dalam apa sahaja hal. Baik, hadis yang kedua, menceroboh hak orang lain. Nabi bagi tahu akhlak yang buruk. Tadi akhlak yang buruk dia apa? Dosa. Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk yang kedua yang Nabi wasiatkan kepada kita supaya kita hindar adalah ceroboh hak orang lain. Ikut suka hati dia saja. Kami di Bukit Beruntung dululah rumah kosong banyak. Dia tu duk rumah dia sebiji ya. Dia pergi pecah rumah sebelah, simpan barang dia. Oh, pandai. Macam biasa. Dah semua buat stok. Ada macam-macam. Ni mereka duduk rumah flat sebelah tu kosong. Mereka ketuk-ketuk ambil mangkuk jamban, ambil apa semua. Segala macam. Tu sangat-sangat bahaya. Manusia ni sangat-sangat bahaya. So jangan ceroboh hak orang lain. Hadis an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah atau Abu Hurairah atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. An Abi Hurairah qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim ke atas muslim yang lain adalah diharamkan damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, kemudian wa irduhu, kehormatan dan maruah dia. Maksudnya, kita orang Muslim, teman kita orang Muslim, haram kita mencederakan. Maksudnya darah dia tu, kita tak boleh ceroboh darah dia. Tak boleh ceroboh tubuh badan dia. Tidak boleh melukai, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencedera dan sebagainya. Ni zaman lah ni, mabuk bawa kereta Myvi juga. Langgang orang merata-rata sampai mati. Tu kan, bawa kereta tak tentu halal, lajulah bomba-bomba, dia langgar orang, mencederakan orang, ataupun damuhu ni darah. Kita Muslim dengan Muslim yang lain haram wa maluhu, menceroboh harta benda hak milik orang tu. Tak boleh pandai-pandai guna hak orang lain. Kita Muslim dengan Muslim yang lain haram wa irduhu, iaitu menceroboh kehormatan dan maruah diri dia. So ada 3. Pertama, darahnya. Kedua, dipanggil sebagai hartanya. Dan ketiga adalah maruah dan kehormatannya. So ada 3. Abu Hurairah, kita cerita hadis ni riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan daripada riwayat Imam Muslim. Sahih hadisnya. Abu Hurairah, nama yang awal sebelum dia masuk Islam, namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Dia masuk saja Islam, Nabi bagi namanya Abdur Rahman, hamba kepada yang maha pemurah. Bila kita cek dalam hadis Nabi, Nabi kata 2 nama ahabba ilallahi azza wa jal, yang paling Allah sayang, Abdullah dan Abdur Rahman. Amran pun Allah sayang juga.
Tapi tak ada lah sampai nama tu Abdullah dengan Abdul Rahman tu lagi besar lah kasih sayang Allah. Jadi siapa ada tak sini nama laki dia Abdullah dengan Abdul Rahman? Tak ada no. Nama kita ni, kita tambah zaman lah pelik-pelik. Anak cucu kita nama 6 kalimah. Saya pernah tengok ada anak murid saya seorang nama Muhammad Andrew Daniel. Muhammad Andrew Daniel bin Azman. Pak satu lah. Kulit ni hitam legam. Tak kena langsung dengan nama. Kadang merapu. Nama ni, nak bubuh nama tinggi sangat pun tak boleh. Bubuh nama Falah, berjaya. Nabi kata, orang yang bubuh nama puji sangat pun tak boleh. Esok orang kata, nama Falah tapi gagal. Nama Falah tapi fail. Ya, orang kata kat dia. Bubuh nama-nama yang Nabi suka, yang Allah suka, yang tidak terlalu ketara. Yang tak terlalu ke depan. Ini ni kolom Jabatan Pendaftaran tu kita kena tambah lain tu yang tu. Dia tak payah duk bubuh nama panjang-panjang. Nama dia Abdul Syam tukar menjadi Abdul Rahman. Dia ni hidup dan mati umur 78 tahun. Abu Hurairah ni. Abu Hurairah orang miskin. Orang miskin yang lekat di masjid. Depa ni selalu kita panggil golongan sufah, ahli sufi yang tak ada rumah. Yang kalau ada rumah pun macam reban ayam kalau pagi kita lah kan, rumah tu kecil ya. Depa selalu tidur di masjid. Kita tak boleh tidur di masjid, AJK marah. AJK ingat masjid tu mak pak dia punya lah. Ditulis pula di dinding, dilarang tidur di dalam masjid. Ni masjid ni rumah Allah Taala, ikut suka depa lah. Jangan pandai-pandai. Baik, nak bagi tahu bahawa depa tidur di masjid. Abu Hurairah ni tiba-tiba ada orang berkenan kat dia. Ketika zaman Rasulullah, ada di antara mereka tu jemaah-jemaah jutawan. Jadi jutawan-jutawan ni ada yang berkenan dengan Abu Hurairah, lalu depa minta Abu Hurairah, hang nak tak menikah dengan anak aku? Orang miskin kalau Allah nak ubah dia jadi kaya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu terus jadi terus. Kan? Terus jadi terus. Seorang orang jutawan pinang Abu Hurairah menikah dengan anak dia, Bisrah binti Ghazwan. Akhirnya Abu Hurairah jadi menantu orang kaya. Dan dia menggunakan seluruh harta pak mentua dia ni untuk jalan agama Allah Ta'ala. Malah dia memperniagakan sehingga Abu Hurairah jadi kaya. Kaya dia tu sampai pernah jadi fitnah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia menjadi gubernur di Bahrain. Ada satu puak masa tu, geng politik pembangkang lah masa tu. Geng pembangkang ni marah dengan dia. Mereka tuduh dia, wahai Umar, pergi cek Abu Hurairah, dia telah mengambil harta kerajaan dan memasukkan dalam akaun peribadinya. Ada dah tuduhan ni macam tu ada dah. Kan ni Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis Nabi SAW. Kita bukan riwayat. Dia riwayat 5374. Kan? Kita baca pun tak mau. Dah baca pun, dah orang tolong baca, tak mau amal pula tu. Kan? Tu kita, maka lemahnya kita. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, kullu muslim 'alal muslim, setiap muslim hak dia ke atas muslim yang lain itu haramun, haram ke atas dia, yakni damuhu, darah muslim yang lain. Kita tak boleh ceroboh pi bunuh orang ikut suka hati, pi cedera orang ikut suka hati, pi pukul orang ikut suka hati. Haram, haramun secara mutlak haram. Sebab kalau kita tengok penegasan, ada beberapa penegasan. Macam semalam saya mengajar di Masjid Al-Muhsinin, Sungai Kandis, Shah Alam. Dulu Kelang lah, ni masuk Shah Alam lah. Memang situ saya mengajar kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi. Kita sebut tentang Nabi kata dilarang bagi wanita itu menziarahi tanah kubur.
Cuma kata Ummu Atiyah, penegasannya tidak begitu tegas. Penegasannya tidak begitu tegas. So bila ulama kaji, yang haram pi itu yang pertama adalah wanita yang dalam iddah. Waktu mati laki dia tu, sebelum cukup 4 bulan 10 hari, hang jangan duk pi mana-mana, duk di rumah. Ni tak ada lah, baru 2 minggu mati, tengok-tengok dia ada kat pi kat Papa Rich makan. Ni tak mau. 4 bulan 10 hari. Okay? Tak payah duk pi kubur, tak payah. Bagi orang perempuan lain yang bukan dalam iddah, maka tidak begitu ditegaskan. Sebab itu penegasan dia tidak begitu ditegaskan. Cuma pi itu dia tak timbul fitnah. Pi itu dia tak jadi huru-hara sedih sampai tarik rambut lah apa tu, menangis terisak-risak sampai melampau. Yang tu saja. Tapi hak ni penegasan dia sebut haramun. Haram terus. Tak boleh kita pandai-pandai pi ceroboh orang begitu begini. Ada beberapa kes kita berhak untuk mempertahankan diri kita. Tapi ada kes bila mana orang ceroboh rumah kita. Dan kalaulah kata kita pukul dia sampai dia mati, maka hak tu tak ada masalah. Sebab kita, yang tu bukan kita saja nak pukul dia, tapi kita mempertahankan nyawa keluarga dan harta benda kita. Maka itu tak ada masalah. Tapi yang jadi kes dulu tu, yang orang salah pandang kepada jabatan polis ni, apabila orang tu dah masuk rumah dia, kemudian dia dah pukul-pukul itu, orang tu lari keluar, lari dah 300-400 meter, dia ligan lagi dengan parang, boom, bagi mati. Siapa salah? Tuan rumah salah. Sebab orang tu dah keluar daripada hak penjagaan dia tu, hak milik dia. Itu jadi masalah. Bila polis tangkap dia ni dan tahan dia dalam keadaan yang macam ni, maka kita orang awam kata polis buat kerja tak betul. Bukan. Polis buat mengikut undang-undang. Dia bunuh orang tu di luar daripada dia punya kawasan. Tu. Jadi kita kena faham dari sudut tu. So haram. Darah sahabat kita yang lain tu haram. Baik. Wa maluhu. Haram. Kita rampas, kita ceroboh, kita curi, kita ambil harta sesama Islam. Tak boleh. Malah bukan Islam, tak boleh. Kami kat kampung dulu masa kecil-kecil, orang tua kata hampa jangan curi. Kami motong getah. Curi getah scrap. Orang kampung, bukan saya, ada bukan. Ada. Orang duk curi getah scrap ni dah jadi perkara biasa. Sampai orang tua-tua, benda yang bila kita kerap buat, dia jadi Allah bisa tegal biasa. Dia tak rasa berdosa. Orang tua-tua cuma pesanlah sekali, hampa kalau nak curi hak Cina dengan Hindu punya. Orang kampung kami dulu curi getah scrap sebab nak pi expo Pulau Pinang. Kan pesta Pulau Pinang tu dekat Sungai Nibung. Satu bas pi, 2 bas, 3 bas. Bukan ada duit. Curi telung ayam rata-rata. Tu getah scrap ni habis. Tu kan. Jadi macam-macam lah manusia waktu jahil ni, dia macam-macam. Maka harta bila dia bukan hak kita, tak kisahlah hang curi siapa punya pun, haram, tetap haram. Orang Melayu termasuklah Jawa dan Banjar, termasuk je bab curi harta faraid cukup cerdik. Harta pusaka ni cukup cerdik lah. Abang sulung pandai, Kak Long pun cerdik. Tipu rata-rata. Mak ni mata rabun. Mak sign sikit surat ni Ni nak bawa pergi dia apalah susah lah. Tengok-tengok rupa-rupa yang dia tipu mak dia. Ni cerita benar. Dia tipu mak dia. Tukar tanah bubuh nama dia. Mak ni bila sakit, mak pesan. Ni tanah yang belakang rumah sana tu, yang ujung sampai ujung belakang. Panjang lah. Kan dia sebut tu. Ujung. Dia sebut pun nada dia Ma'arif li sukun. Tu kan panjang. Maksud tanah tu besar. Tanah tu bagi ke adik hang paling kecil. Ni hari ni aku bagi kat dia. Bukan wasiat dak. Hari ni aku bagi kat dia. Hampa pergi usaha untuk tukar nama. Dia tak tahu abang sulung dah tukar nama dah tanah ujung. Last kali yang sakit kepala siapa? Ustaz lah. Semua main mengadu kat ustaz. Padahal ustaz tak kena mengenal pun dengan tanah tu. Kita yang sakit kepala. Sampai depa ni berparang-parang. Orang kampung biasa. Tu kan ya. Orang di sini, orang pekan, dia tak berparang. Dia angkat lawyer. Dia bagi lawyer. Saman sana. Cerita kita adalah orang Melayu, tolong jaga nah. Kita cerita kan kita duk sebut bahawa cuba kita tengok abang bocil ketika dia meninggal, maka jadi konflik sikit pasal harta dan sebagainya.
Mengajilah bagi elok-elok. Siapa-siapa suami mati dan dia tinggalkan anak lelaki, maka adik-beradik tak ada harapan untuk dapat harta yang dia tinggal. Tak ada harapan. Hang janganlah duk berangan. Hang pusinglah macam mana pun, hukum tak bagi. Anak lelaki tu hijab keseluruhannya. Kalau duk dengar mereka bercakap, mereka ni pandai berdrama. Dia kona kot tu, dia kona kot ni. Ustaz, anak dia kecil, mak dia pemegang amanah, pegang harta anak dia, guna untuk besarkan anak dia. Harta tu bukan untuk disimpan. Kalau tak boleh pakai, anak dia nak membesar, nak minum susu, nak buat apa semua, nak pakai apa? Tapi disebabkan orang tak faham. Malah kita mengaji dekat belakang tu dulu, tak tahu ingat ke tidak. Tu kan, kita mengaji orang perempuan boleh tuntut di mahkamah harta sepencarian lagi. Banyak orang perempuan boleh ambil, tak ada masalah. Cuma jaga ikut hukum saja. Cuma adik-beradik tak payahlah. Masa sebelum ni pun hampa tak mai pun. Betul. Masa kak ipang adik ipang hang dulu masa sakit, hampa buat tak peduli ya. Tiba-tiba, oh tu adik aku, tu abang aku, tu orang tu reta tak ada harapan. Kecuali bila si mati, ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, harta tu akan pi kot lain sikit. Tu bila kita cek tentang faraid. Sebab tu bila kita mengaji, jaga jangan ceroboh hak orang lain. Kalau border kita sampai kat situ cukup. Tambah lagi orang Melayu lagi cerdik, nak letak batu sempadan. Dia nanti pusing juga. Pusing nak bagi gak lebih, dapat satu hun punya dia. Nabi pesanlah dalam hadis, barang siapa yang curi tanah orang sejekai, Allah siksa dia dalam kubur dengan 7 lapis bumi. Sahih hadis tu. Tu pun kita tak perasan. Kan ya? Maka sebab tu jangan reta apa pun jangan curi. Orang perempuan jangan salah mengaji. Ada ustaz kata orang perempuan boleh curi reta laki dia. Kan? Adalah ustaz-ustaz duk ceramah kita dengar. Tapi dengarlah ceramah ustaz tu bagi habis. Hampa potong daripada 2 jam tinggal 2 minit, lepas tu hampa kata, oh orang ustaz ni kata orang perempuan boleh curi reta laki. Pakat balik curi perhabis bang. Dah, bukan. Perkara pertama, bila suami isteri, maka kita punya kerja adalah yang pinjam duit. Kalau lelaki dengan isteri dia, yang pinjam. Ataupun kita tak kira pinjam lah, senang kan. Orang perempuan minta pada lelaki, bang duit tak ada ni, semua anak ni nak pakai apa-apa, dia tak payah pinjam, ambil je, minta tak bagi, minta tak bagi, buat tuntutan di mahkamah, buat aduan di pejabat kadi, bukan curi-curi, ikut suka ya nak curi. Minta pun tak dapat, pi pejabat kadi pun, pejabat kadi duk panggil kaunseling, laki tak mau pi juga. Tak curi lagi. Hang ada gaji, ada pakai duit hang. Dah ustaz, duit saya, duit depa, duit saya. Yang tu tak boleh. Guna duit kita dulu. Ada beberapa peringkat. Sampai dah tak boleh dah. Kena agak. Bukan curi. Ambil tanpa pengetahuan. Tu bukan curi. Ambil tanpa pengetahuan. Kenapa? Ambil tanpa pengetahuan ni mengambil apa yang sepatut saja. Kata nak ambil susu anak habis, hang ambil tu untuk beli susu je, bukan untuk tambah beli tudung. Bukan. Beli susu saja. Tu kan. Tiba-tiba anak demam, ambil tu agak-agak nak pergi klinik Ghazali ya. Contoh belakang tu kan. Tu kan. Okey. Habis, jadi cerita tu lebih kurang macam tu saja. Bukanlah kata curi, pakat curi semua. Lagi satu sepesan dengan orang perempuan. Syok ngaji dengan orang perempuan ni sebenarnya. Ustaz, kami ni bukan apa. Curi punya pasal ni. Kami ni bukan apa. Rumah kami suruh buh nama kami, kereta kami suruh risau, takut apa-apa jadi. Harta suruh bubuh nama dia, risau ustaz, takut apa-apa jadi. Saya tanya apa yang dia jadi tu? Dia yang otak dia laki mati dulu. Dia tak tahu dia awal lagi mati, laki elok menikah, 2 lagi laki menikah. Jangan akal kita duk menganggap macam tu. Jangan sesekali.
Kan ya? Bila kita duk menganggap macam tu, kan kita tak bersedia lah. Kita duk kata, esok nak kena jaga laki ni, esok nak jaga laki, esok jaga laki. Last sekali laki jaga dia. Hati-hati nak. Sebab apa? Rata-rata kajian dibuat bahawa orang lelaki seperti kami merasai kami akan pergi dulu. Kebanyakan orang lelaki. Rata-rata kajian yang kami buat. Dan rata-rata juga kajian kami buat terhadap perempuan, dia menganggap laki dia akan mati dulu. Betul. Laki dia. Walaupun dia duk kong. Walaupun dia makin tidur. Asma dah. Spray kecil tak boleh pakai. Pakai pam besar. Tu pun dia duk kira laki dia mati dulu juga. Ada manusia. Jangan rasa macam tu. Satu mara bahaya dalam kehidupan kita. So jangan ceroboh. Harta siapa pun. Kalau dia harta bukan hak kita. Harta anak. Tolong jangan ceroboh. Balik kampung. Tok dengan Tok Wan bagi duit kat anak. Duit raya. Tak dan sampai Taman Permata lagi. RNR simpang pulai dah habis bom minyak. Bom petrol. Haram hukumnya mengambil harta anak melainkan untuk kepentingan anak. Kenapa ambil duit simpanan dia? Nak masukkan dia dekat dalam asrama. Pasal apa? Nak beli buku untuk dia. Hak tu boleh. Tak ada masalah. Atau pasal apa? Sebab dia pun nak makan. Kami tak ada duit nak ambil makan apa. Yang tu boleh. Ambil duit anak kalau nak belanja kod lain untuk kita, maka hukum dia haram. Melainkan minta izin daripada anak. Malah hutang kalau kita pinjam. Adik, mama nak pinjam lah. Abah hang lama tak balik ni. Mama nak pinjam lah. Maka dia akan tetap hutang sampai bila-bila. Kan? Cuma kata bila nak pinjam tu, Dik, takkan dengan mama pun nak berkira. Kata macam tu. Takkan nak berkira juga. Tu tak apalah. Bagi selesai waktu hidup. Takut-takut. Di akhirat, kita mengaji dalam kedudukan ruh. Ruh pertama, ada dalam paruh-paruh burung berwarna hijau. Terbang dalam syurga Allah Ta'ala. Ruh kedua, duduk di taman-taman syurga Allah. Macam kita nak pergi rumah kita, ada halaman. Tak masuk dalam syurga lagi. Tak masuk dalam rumah lagi. Duduk dalam taman. Taman tu ada pokok bunga tai ayam. Ada taman kita macam tu kan ya. Ada buah segala macam. Dia sudah merasai keindahan taman tu dah. Ruh ketiga, dia duduk dekat pintu gerbang. Taman pun dia tak boleh duduk. Gitu. Pasal apa? Mati, hutang tak payah. Roh keempat disiksa dalam alam barzah. Pasal apa? Kata Nabi, sahabat ni curi kain selimut ketika dalam perang. Curi kain selimut ya. Kalau toto berharga RM40, selimut dah lebih kurang. Ni kita curi reta orang, tak tahu nak duduk tang mana. Maka sebab tu kita kena belajar jangan ceroboh. Pencerobohan paling besar adalah pencerobohan harta. Dan seterusnya dikatakan wa'irduhu ataupun pencerobohan maruah dan kehormatan seseorang. Jangan share sesuatu kalau kita bila share akan memalukan orang tu. Haram secara mutlak. Cerobohlah tu. Jangan cakap sesuatu. Sebab tu hadis Nabi kata, tanda orang beriman yang benar-benar beriman apabila jiran dia selamat daripada mulut dan selamat daripada tangan dia. Kalau jiran dia tak selamat, dia duk kata juga kat jiran dia, dia bukan orang yang beriman yang sempurna. Kalau tangan dia tak sempurna, duk ambil juga kata dia, maka dia Islam dia tidak sempurna juga. Iman tidak sempurna. Selamat daripada mulut. Mulut yang duk kata pun, itu seperti mana menceroboh kehormatan dan kemuliaannya. Kita kata macam-macam. Kau tahu tu. Pi mengaji kiri kanan. Kata ke orang pun boleh tahan. Duk kata ke orang. Dia terlupa. Dia pun pergi mengaji. Dia pun mengata juga. Ni bahaya. Bicaralah sesuatu. Bicara yang kita punya. Sebab tu saya selalu pesan orang perempuan. Sama dengan orang lelaki. Orang lelaki pun boleh tahan kuat mengata lah ni. Betul. Dia pun bersembang pun boleh tahan lama. Kan? Orang lelaki lagi dahsyat. Sembang. Habis dah sembahyang isyak ni. Habis dah sembang. Duduk sembang sini. Sambil jalan buka pintu tu. Tahan pintu sembang. Depan pintu. Jalan pergi depan, turun tu, break pula tu dekat gate tu, tunggu. Sembang lagi. Pergi dekat kereta, sembang pula dekat kereta. Tak puas hati, start kereta, pergi Taqwa, restoran Taqwa. Belakang tu. Tu. Manusia bila sembang banyak, dia akan keluar daripada landasan kebenaran. Jangan. Kita jumpa kawan kita, pertama tanya khabar dia.
Ada tak bantuan yang diperlukan? Sampaikan kasih sayang kita kepada dia. Yang tu saja, selepas itu sudah. Jangan duk tanya, laki hang mana? Laki hang. Laki orang tu hang pergi tanya, nak buat apa? Kan betul? Di mana laki hang? Kalau laki dia tu sakit, tak apalah kak. Abang macam mana? Sihat kat dia? Itu tak apalah. Bila tanya sihat kat dia, ni adalah ubat sikit bagi kat dia, bagi dia. Patutlah ni bertanya laki hang mana. Tiap-tiap kali pergi rumah tanya laki hang mana? Laki hang mana? Orang tu pun risau. Dia ni berkenan kat laki aku kah? Contoh. Maka kita jangan keaiban. Siapa-siapa simpan dan sembunyi keaiban, maka itu bermaksud dia sedar dia juga ada aib dan dia juga ada perasaan sedemikian. Jadi siapa-siapa yang tahan dengan tidak mengimarahkan atau menyebarkan, maka Allah tahan, Allah sembunyikan keaiban dia. Hak ni paling penting. Kehormatan ni fitnah lah. Ya, fitnah ini kehormatan yang besar yang kita kena jaga, ya. Sangat-sangat penting. Baik, saya ulang balik daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap muslim atas seorang muslim yang lain adalah diharamkan darahnya, diharamkan hartanya dan diharamkan kehormatannya, yakni maruahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka Nabi pesan, jangan ceroboh hak orang lain. Jangan ceroboh tubuh badannya yang mengeluarkan darah. Jangan ceroboh hartanya, yakni zalim rampas hartanya. Jangan ceroboh kemuliaan dan juga kehormatan dirinya. Baik, kita tambah hadis yang terakhir. Hadis yang ketiga, iaitu Nabi pesan, jangan ada akhlak buruk, suka buat dan sebar fitnah. Ya, jangan ada dalam diri kita akhlak buruk, suka sebar dan buat fitnah. Hadis an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah nammamun. La yadkhulul jannah al-nammam. Itu an-nammam, ya. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman atau Al-Yamani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga an-nammam, iaitu orang yang suka mengacung atau menyebar fitnah. Atau mengacung ni apa? Mengadu domba, lebih kurang mengadu-ngadu, lebih kurang macam tu, menyebarkan apa-apa tak elok. Hang tahu tak, kak itu kan dia pergi jumpa dengan Zubaidah, kan dia bagi tahu kat Zubaidah, semalam pergi jumpa dengan Kak Ros. Zubaidah, Kak Ros semalam hang tahu Kak Ros gitu, Kak Ros kata kat hang macam ni. Itu nama mengacung dan penyebaran fitnah, ya, penyebaran fitnah. Baik, hadis ini daripada Abu Huzaifah Al-Yamani dan riwayat Muslim. Daripada Huzaifah Al-Yamani dan riwayat Imam Muslim. Al-Yamani ini pasal apa? Sebab dia mai daripada Yaman. Kita pun boleh bubuh nama kita juga kalau nak bubuh, kalau rasa nak bubuh lah. Saya pun boleh bubuh nama Ustaz Amran bin Yusuf Al-Qadahi, daripada Kedah, belajar di Kelantan wa Kalantani, pi Pakistan wa Bagistani, duk di Bukit Beruntung wa Beruntungi. Banyak agak gelaran lah. Dah tak dapat Datuk dengan Tan Sri, buh pi ya. Dah. Dia cerita saja. Orang Arab ni bila dia bubuh macam ni, nak cerita kat dia, oh dia ni daripada Yaman, yang tu saja. Ya. Samalah kita dengar kata, oh seorang tu nama dia tiba-tiba dia Al-Banjari. Oh dia keturunan Banjar rupanya. Kan ya. Okey. Dalam hadis ni cerita Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ni seorang sahabat Nabi. Hadis dia yang paling popular sekali tahu bila? Bila dia jadi makmum solat tahajud dengan Nabi. Orang lain tak dapat. Waktu subuh dia pergi kat masjid, lepas-lepas main subuh dia duduk halaqah dengan kawan-kawan. Dia kata, hampa tahu, aku seronok tak kira lah semalam dapat semayang tahajud dengan Nabi di masjid. Biasa Nabi solat tahajud di rumah. Malam tu dia berjalan kot tepi masjid, dia nampak Nabi ada dalam masjid. Maka dia pergi tanya, ya Rasulullah,
Boleh tak aku semayang kali? Nabi kata, jom, hang jadi makmum. Tu Huzaifah Al-Yamani. Depa tanya Huzaifah, solat Nabi macam mana? Rakaat pertama, Nabi baca surah Al-Baqarah. Harapan hang macam mana harapan? Harapan memang tak ada harapan lah kan. Aku harap Nabi berhenti pada ayat 100. Kalau kita harap Nabi berhenti pada ayat kelima. Tahlil arwah. Bukan gitu kan. Dia harap Nabi berhenti pada ayat 100. Habis Nabi rukuk. Dok, Nabi tak rukuk. Nabi sambung lagi. Habis harap aku harap Nabi rukuk lepas tutup ayat lah 286. Kalau kita mufaraqah lah. Berhentilah kan. Habis tu Nabi rukuk dah. Habis tu Nabi sambung surah An-Nisa 176 ayat. Masa tu hang rasa apa? Huzaifah kata, masa tu aku rasa kekacauan sikit lah hati. Nak berhenti ke tidak? Nak berhenti ke tidak? Nak berhenti. Kalau kita bukan rasa, dah lama berhenti dah. Tak pakai rasa lah. Tu 286 tambah 176. Kalau kita 76. Masuk rakaat kedua, Nabi baca apa ya Huzaifah? Surah Ali Imran 200 ayat ni. 3 surah, ratusan ayat, 2 rakaat. Kita 3 surah, 2 rakaat, 3 qul. Takat 3 qul yang kita boleh baca. Duit nak banyak, segala nak. Tu. Ni cerita Huzaifah yang apa nama ni, dia pernah jadi makmum dalam solat tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Huzaifah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. Ya, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengacung. Orang yang suka cerita tu cerita orang ni pada orang ni, cerita si A punya cerita pi dekat D pi cerita kat Z, dia mengacung. Semua cerita dia bukan cerita baik. Semua cerita buruk. Semua cerita buruk. Itu dia seperti disebut sebagai pembuat fitnah ataupun penyebar fitnah. Tak masuk syurga. Apa maksud fitnah? Fitnah ni adalah sesuatu yang hang cerita tak ada kat orang tu, atau hang cerita menyebabkan perbalahan yang besar terhadap dua kumpulan ni. Itu dalam politik fitnah banyak. Depa jumpa roundabout, depa kono pusing tak habis-habis. Depa jumpa U-turn, depa U-turn. Depa jumpa simpang, depa pergi simpang. Mana-mana dalam politik. Depa mai tang mana saja. Kadang-kadang depa break mengejut, bekas tayar lekat atas jalan tu. Dia orang politik. Dia nanti macam-macam. Kita pun keliru. Alhamdulillah selesai lah. Kita kalau selesai, mereka dalam tak selesai lagi. Mereka dalam tak selesai lagi. Haru biru. Bila ada manusia gila, pandai jawab. Betul. Tu sejak cerita dia. Bila gila kuasa ni tak boleh nak buat apa. So kita jadi gila juga. Gila nak mengaji, gila nak beramal, gila-gila. Buat sungguh-sungguh. Ya, maka ini apa yang Nabi kata, jangan jadi golongan penyebar fitnah, maka la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga. Ini akhlak buruk yang ketiga. Kita moga-moga Allah bagi kita kebaikan. Ulang balik bahawa perkara pertama, akhlak buruk adalah buat dosa tanpa rasa berdosa. Ubat dia istighfar. Perkara kedua, akhlak buruk adalah ceroboh darah orang lain, ceroboh harta orang lain, ceroboh kehormatan orang lain. Kalau ceroboh darah, hang kena bayar pampasan. Kena hukum hudud. Kalau hang ceroboh harta, hang kena ganti balik harta dia. Kalau hang ceroboh kehormatan, hang kena bersihkan nama dia balik. Kan? Baik. Dan seterusnya yang terakhir, kata Nabi, akhlak buruk yang Nabi sampaikan pada kita supaya kita elak adalah menjadi orang yang suka mengacung atau penyebar fitnah atau duk cerita benda yang akan menzahirkan lebih besar balapetaka di sekeliling kita. Ya, wallahu a'lam. Moga-moga Allah bagi kita kebaikan. Baik. Ada soalan? Silakan sebelum tutup. Sila. Baik. Okey. Yang 7 orang tu. Baik.
sewakan rumah tu, perlu ke saya bagi sebahagian bagi seorang ibu dama tu 7 orang dah okey, seorang lagi sebab tak cukup umur. Dah cukup umur dah. Dah cukup umur dah. Baik. Jadi macam mana nak buat? Maka paling tidak si ibu tu jumpa dengan anak dia umur 30 lah ni tu. Hang ni setuju ke tidak rumah ni bagi kat mak ni? Hai, apa pula tak setuju. Mak ambil sajalah. Maka bila mak ambil tu, sebaiknya apa yang paling baik nak menyelamatkan keadaan, pastikan ada documentation di persetujuan dia. Persetujuan dia. Baik, kenapa? Sebab takut-takut bila kita mati nanti akan jadi perbalahan dan sebagainya. Selamat yang tu. Yang kedua, bila kita pula dia apa semua dah setuju, jadi kita pun sewa rumah tu. Kita pun dapatlah sewa rumah kawasan sini 2,000 sebulan. Kata makcik kata macam mana ni nak bagi kat dia tak yang 1/8 tu? Jawapan dia tak payah bagi dah. Bila dia tak payah bagi dah, makcik ambil pakai PMM. Kena tanya dulu. Kena tanya dulu, tu hak dia. Hak lama-lama tu dia kecil, kita duk belah dia. Maksudnya kita lambat tanya kalau macam tu. Baru jumpa Ustaz Amran. Tak apalah macam ni, makcik bagi tahu dengan dia, mak lupa, mak pun tak apa faham, minta maaf banyak-banyak lah. Hang ni setuju tak rumah dia begini-gini? Hak dulu-dulu minta tak, biasanya anak ni tak ada masalah. Tapi kena cakap bagi terang. Mak kena cakap dengan hang elok-elok sebab hak hang ada kat dalam sini. Mak ambil, mak tinggal lupalah semua ni, mak ambil pakai habis cerita. Tak pakai situ cukup. Selesai. Jadi duit sewa tu pilah wang sawak ke mana-mana. Tapi jangan lupa sedekah dekat pusat tahfiz Ustaz Amran. Baik. Baik. Okey. Okey. Baik. Apabila atas documentation diletakkan nama dia sepenuhnya, maka suami tidak layak menuntut harta daripada isterinya. Tidak layak. Tetapi kalau nama tu seorang tetapi ada tuntutan daripada pihak suami sebab dia peringat balik kat mahkamah, wahai mahkamah cuba tengok nombor akaun, dia bayang 3 kali, saya bayang 103 kali. Tu kan. Maka dia berhak tuntut hak daripada situ. Tapi kalau kata nama tu mutlak dah dan memang kita ada bukti pembayaran kat bank kita punya, maka dia tidak layak, malah haram menuntut hak isteri dia. Banyak betul hak dia ni. Yes. Okey. Segala-gala lah. Okey. Okey. Dia tak boleh ambil balik. Harta tu menjadi harta sepencarian. Sebab dia pernah bayang, dia pernah memulakan pembelian, kemudian diteruskan oleh pihak isteri. Maka harta tu adalah harta sepencarian yang perlu dibawa tuntutannya ke mahkamah berdasarkan siapa yang memberi persembahan yang lebih besar daripada orang lain. Katalah dia ni bayang sampai 20 tahun, yang ni bayang 3 tahun saja. Maka pihak mahkamah akan menentukan setelah harta tu dijual, aset tu dijual ataupun pemberian persen tu, maka mahkamah akan memberi kepada orang yang komitmen dia lebih terhadap rumah tu. Kalau geran dia dah ambil, maka kita kena buat tuntutan di mahkamah.
Tak apa biar pergi geran nama dia, tapi kita buat tuntutan mahkamah, mahkamah akan buat panggilan kepada dia. Wallahu a'lam. Banyak kata ni. Kan? Zubaidah tak ada tanya apa, kata banyak. Okey, sila. Kalau mak pak kita apa orang juga. Bila anak menantu balik perangai macam anak hantu, kan, membebankan kepala otak dia. Tiba-tiba mereka balik, lepas tu kita pula balik. Mak kata aku sakit kepala lah, mereka balik main 12-13 orang, semak rumah lah, bomba perangai tak tentu hala. Balik buat rumah macam istana hinggap saja. Tidak, lepas tu pergi berjalan merata-rata. Mak pun mereka tak ajak gitu gini. Adakah mengumpat? Asasnya itu mengumpat. Tapi kita kena terima hakikat, itulah jiwa seorang mak. Mak ni dia takkan cakap buruk pasal anak menantu dia, melainkan perangai anak menantu dia macam anak hantu. Itu satu. Yang kedua, kita tukang dengar berdosa tak? Berdosa bila kita mengiyakan. Mak depa memang perangai macam tu, cek saja bagus. Itu kan. Kalau cek saja bagus, depa memang tak elok, yang tu berdosa. Kalau kita dengar, tak apa. Mak tak apa, mak oi, kita lebih kurang sama, ada kelebihan, ada. Saya sama sembang ayah saya, sembang kami, kita semua manusia biasa. Mak saya pun akan cakap macam tu kadang-kadang, dia tak puas hati. Kan? Sebab ada yang balik ni belum apa-apa lagi. Mak masak mak, belum ikan tak beli. Suruh masak ya. Jenuhlah orang tua tu. Kan ya? Maka kita sebagai anak, kita jadikan apa luahan dia tu benda yang baik. Dia tak apalah mak. Mungkin macam saya selalu cerita, mungkin contoh katalah kita ni, mungkin saya selalu tengok mak bawa duit bagi mak sebab saya ada reta tu sikit, tapi saya dah jarang balik. Depa ni tak apa ada reta, tapi depa selalu balik. Itulah kelebihan depa. Walaupun depa bawa balik anak sampai 12 orang, mak duk ngabah 2 orang takkan nak menyanyi lagu Hindustan. Depa balik bising sikit lah sekali-sekali. Kita selalu buat, saya selalu kata macam tu dengan mak saya, sebab biasanya ayah tak cakap banyak. Ayah anda makan? Jadi gitu. Ayah, mak ni dia nampak tambah-tambah mak hak suka kat kita. Hang tahu tak? Dia panggil nama saya. Ada cerita, kita dengar. Last kali kita tak apalah mak, lebih kurang ya kita ni, kita ada kelebihan, mak tak dengar ceramah Ustaz Amran tu. Saya selalu gurau, mak tak dengar ceramah Ustaz Amran. Mak saya memang pagi-pagi duk tunggu tengok rupa anak dia. Dia tengok gitu. Maka cerita kita adalah mudah, tak ada masalah, tapi jangan tambah cerita mak kita. Ya, insya-Allah moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan متقبلا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.